Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wasyukru lillah ala ni'matillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahu maulanal azim. Maha suci Allah, yakni tersuci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Allah yakni Tuhan yang memperjalan-malamkan dengan hamba-Nya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjid Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Dan Allah Ta'ala berkati di keliling Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan tersebut supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Tuhan yang maha mendengar lagi amat melihat. Shadaqallahu maulanal azim. Pertama-tamanya ribuan terima kasihlah kepada surau apa ni? Bombo. Bombo Seri Hartamas. Setelah lama berkurung molek ni, lama jadi tak kuliah. Jadi bahasa gagak nak kuliah ni. Bertahun dah cuti setahun lah. Jadi sedang molek abang api minta lah, mari menyampaikan orang panggil tazkirah ataupun kuliah maghrib pun boleh. Apa nak kata sebut gilah. Sempena kita duduk di bulan Rejab, dan bulan Rejab ni kita maklum bahawasanya peristiwa besar yang berlaku di atas tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Walaupun abang wapi tak letak tajuk, tak letak tajuk. Cakap gapo lah, aku berat tak letak tajuk kan. Jadi sepenuh orang panggil Isra Mi'raj, kita bercakap Isra Mi'raj lah. Kalau zaman itu tutup gurunya, kalau Isra Mi'raj ni dia akan baca satu kitab hak masyhur di tanah Melayunya, kitab Kifayatul Muhtaj, karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, yang mana Syekh Daud Fatani ini terjemuh daripada asal kitab Arabnya Qissatul Mi'raj yang ditulis oleh Imam Al-Muhaddis Najmuddin Al-Ghaiti. Dalam bahasa Arabnya diterjemuh oleh Syekh Daud Fatani. Jadi masa duduk pondok dulu tutup guru kan, kalau dekat Isra Mi'raj ni dia khotel lah kitab-kitab lain tu, dia berhenti sekejap, bukan khotel, tawakuf. Dia baca kitab ni. Tapi kita kalau nak baca kitab ni memang tak habis ceramah malam ni. Kita petik sikit-sikit. Kita petik sikit-sikit. Tapi di pondok saya insya-Allah lah sebelah hari bulan ni dah. Sebelah Mac ni. Bertepatan dengan 24 Rajab. Sebelah Mac ni insya-Allah di pondok saya sejak dulu lagi pasti akan baca kitab ni semalam ya khatam. Mula lepas maghrib siapa khatam lah. Siapa khatam, siapa-siapa nak pergi dengar boleh lah. Tapi baca strip berpuluh benda gitu. Baca hurai sikit-sikit gitu je. Baik. Para hadirin semua, kerana apa Allah Ta'ala mula ke Subhana? Ayat Isra ni Allah Ta'ala mula dengan Subhana. Maha suci Allah Ta'ala. Tersuci Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat kekurangan. Karena peristiwa ni kalau orang tak ada akal, dia kata tak logik.
Orang tak ada akal dia kata tak logik cerita ni. Podoremon cerita ni. Nah, perjalanan secara adat pada zaman Nabi SAW daripada Mekah ke Palestin itu memakai masa sebulan pergi, sebulan balik. Kalau naik kenderaan yang paling laju zaman itu kuda. Pecuk daripada Mekah ke Palestin ini sebulan lagi. Kemudian nak balik pula sebulan balik. Itu zaman tersebut. Sedangkan Nabi SAW bukan hanya pergi daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, bahkan naik pula Mi'raj ke langit. Mi'raj ni tak ada dalam Quran, tak disebut perkataan Mi'raj. Mi'raj sabit di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi kalau Isra itu sabit dalam Al-Quranul Karim. Maka kerana tu orang yang ingkar Isra kufur kafir. Jangan main sini. Ngaruk cerita Isra ni macam cerita Doraemon. Kafir dah lu. Jangan main. Tapi kalau ingkar Mi'raj tak siapa tahak kupuh. Masih fasik mubtadi'. Masih mukmin tapi fasik lagi mubtadi'. Ahlul bid'ah dia bagi, bukan ahlus sunnah. Jadi peristiwa ni berlaku semalaman dan bobik mana tanda masa, nak sangka masa berapa jam kira-kira berlaku peristiwa tersebut. Kalau kita baca kitab ni 2 jam tak habis lagi peristiwa ni. Tapi peristiwa tersebut berlaku, ulama sebut bobiknya belum habis, belum hilang haba panah tempat Nabi SAW tidur awal-awal sebelum Nabi nak dibawa Isra Mi'raj. Belum hilang panah tu, panah haba tubuh Nabi tu. Nabi siapa dah? Tu. Cuba kita kat bunggu kita terjamuh tempat kita duduk ni, panah ke dah? Panah reda ni. Kerana tubuh kita ni ada haba, ada haba tubuh kita. Sebab tu bila kita duduk, lama sikit kita akak panah tempat duduk. Kenapa ada orang panggil haba dalam tubuh kita? Ataupun kalau ramah sangat, pasal ekor banyak mana pun panah. Mana ekor tak jadi, bukan ekor tak jadi. Haba tubuh masing-masing ni. Jadi panah. Jadi kalau kita letak tangan kita tempat kita duduk ni panah, cuba kita sakak berapa minit panah tu? Siapa seminit? Siapa dah seminit? Sejam? Tak dia ni. Sekejap dah. Sekejap. Tu tengok. Tak ada orang letak punggung dia, lepas tu dia perakat letak tangan. Panah sejam, makin panah. 2 jam, berasak. 3 jam terbakar tu. Dah ada itu ni. Sekejap setara itulah orang panggil tubuh Nabi SAW ketika mana Rasulullah tidur sebelum dibawa oleh malaikat Jibril untuk dibelah dada. Dicucikan hati. Itu cara Nabi kita jadi cuci hati tu khasais dipanggil. Khasais lin Nabi SAW. Khususiat untuk Nabi. Cara Nabi cuci hati dibelah dada. Dicuci dengan air Zamzam. Kita tu tak boleh gitu. Lama tunggu malaikat juga mari belah dada kita. Nak cuci hati. Tak jadi. Malaikat juga mari tapi bukan Jibril lah. Malaikat berapa? Malikil Maut. Bukan cuci hati. Heret terus roh tubik daripada jasad kita, mati terus. Kita umat Nabi SAW cuci hatinya dengan sembahyang, dengan berzikir, dengan mengingati Allah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha, sungguhnya benar-benar berjayalah orang yang menyucikan jiwa dia, hati dia. Bagaimana cara cuci hati? Wa dzakara asma rabbih, sebut ia akan nama Tuhannya. Fasalla, dan sembahyang. Jadi kalau hak jenis tak semaya, tak berzikir itu, kalau dia kata saya hati baik, bohong lalu dah. Sini. Setara hak semaya ni pun belum tentu lagi cuci hati. Kalau hak tak semaya pakai dah. Awak nampak je saya tak semaya ni tapi saya hati baik. Abahmu ayat dia. Setara hak semaya pun curi selipar lambak ni. Hak semaya pun rasuah pun ada dah. Kalau hak tak semaya kau hak parok,
Jadi itu cara kita umatnya cuci hati, kena semaya, kena berzikir, wa amal ibadat, hak wajib, hak Tuhan suruh, hak sunat kita tambah-tambah. Nabi SAW dah apa? Cara cuci hatinya melekat belah dada. Belah dada ni banyak kali lah. Di atas kau yang masyhur kak 2 kali. Kita nak ambil hak khilaf banyak 8 kali, 7 kali pun ada peristiwa belah dada Nabi SAW. Satunya ketika Nabi kecil lagi, duduk dengan Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi SAW. Kemudiannya ketika belum di Isra wal Mi'raj, Nabi itu dibelah dada, dicucikan hati Nabi dengan air Zam-Zam, kemudian dibuangkan habuan syaitan daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Hati kita pun ada syaitan, ada habuan syaitan. Nabi kata laula anna syayatin ala yahumu ala qalbi bani adam la yanzura ila malakutis samawati wal ard. Atau kama qala. Tak apa nak ingat mana ada itu. Laula anna syayatin yahumu ala qalbi bani adam. Kalaulah tidak kerana syaitan ni duduk mari merukuk dalam hati anak Adam, la yanzuru ila malakutis samawat, pasti kita tu boleh tengok syurga di langit sana. Tu. Lah ni boleh tengok tak? Tak boleh, tak nampak gapo. Ada sini, tak nampak gapo. Kalau hati kita tu tidak dikerumuni oleh syaitan, Nabi kata, pasti kita akan nampak tu. Ala malakut sebelah atas. Mana syurga, anak bidadari nikmat syurga, nampak. Nampak tak lah ni? Tak nampak. Apa? Hati kita penuh dengan syaitan, dikerumuni oleh syaitan. Itu. Nabi SAW tidak. Dibuang habuan syaitan untuk boleh kerumun dalam hati Nabi, dibuang, dicuci. Kemudian dibawa berjalan daripada Mekah ke Palestin, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita ada di zaman tersebut, adakah kita rasa kita boleh percaya cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tu? Itu. Hingga Abu Jahal kata, kau gila dah Muhammad ni. Kau gila. Kenapa? Karena Rasulullah apabila balik sebelum subuh itu, Rasulullah cerita selalu kepada penduduk Mekah. Kata Rasulullah pergi berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pas naik Mi'raj ke langit pula. Bagai-bagai peristiwa. Abu Jahal tak percaya. Abu Jahal kata gila dah Muhammad. Kau gila. Tapi Abu Bakar As-Siddiq percaya dia. Bahkan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kepada dia, kalau Rasulullah cerita kepada Abu Bakar As-Siddiq lebih pada ni, inni la usaddiquhu, katanya Abu Bakar As-Siddiq, aku sesungguhnya membenarkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam fima huwa ab'adu min zalika, pada cerita lebih pada ni aku percaya. Itu. Kalau Rasulullah cerita lebih pada Isra Mi'raj ni, aku percaya lagi. Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebab tu Abu Bakar As-Siddiq ni nama hak sebenarnya bukan Abu Bakar As-Siddiq, dalam IC surat beranak. Sini. Surat beranak dia Abdullah bin Abi Quhafah. Wakilah kata setengahnya nama dia Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Banyak khilaf lah. Lepas tu digelar Abu Bakar kerana dialah ayah kepada Aisyah, yang satu-satunya isteri yang bikir, yang dara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain isteri Nabi semuanya janda, melainkan satu je Aisyah bikir. Maka ayah Aisyah ni siapa? Abu Bakar. Itu. As-Siddiq yang benar. Kenapa? Kerana peristiwa Isra Mi'raj ni digelarkan Abu Bakar tu dengan As-Siddiq. Kenapa? Dia tak pernah apa Rasulullah raya. Nanti mentang mikir dulu, tak ada. Tak pernah gitu. Kalau kita kalau gapa-gapa nanti lu kena mikir dulu, ustaz kecek gapa nanti lu mikir dulu, ustaz ke pakar sangat lah ni. Nak mikir dulu 2-3-4 kali kena kaji dulu. Rasulullah tak boleh itu.
Nah, Rasulullah gapo hak riwayat wajib kita nak percaya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq bukan setakat wajib percaya, terus percaya. Tak ada pernah Rasulullah kata gapo dia nengung dulu mikir dahi dulu ai. Ada. Pakai gapo Rasulullah ya percaya Allah. Tak terhenti dengan mikir wala satu saat. Nah, maka karena itu Abu Bakar As-Siddiq digelarkan As-Siddiq. Nah, istiwa az-zahir wal batin. Orang yang sama zahir dengan batin. Nah, ya kita ni zahir lain, batin lain kat sini. Zahir nampak je berjanggut, berserban, berjubah, batin tu bukan. Kat sini. Nah, Abu Bakar As-Siddiq dah. Kerana apa Abu Bakar ni boleh terima cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, tu kerana apa? Kerana berakal. Itu. Kerana berakal. Abu Jahal berakal ke? Ya, berakal. Tapi pada makna tak ada akal. Lagu tu. Kenapa? Kerana akal dia sendiri dia tak boleh nak memikir cara yang betul. Dia tak boleh nak beza di antara hukum akal dan hukum adat. Nak masuk mula dah ni. Ni. Tak boleh nak beza di antara hukum akal dan hukum adat. Dia hak berlaku di kita ni, dia panggil hukum adat. Kita makan nasi sepinggir kenyang. Kita tak makan lapar. Itu orang panggil hukum adat. Nah, api bertepuh dengan benda kering tak ada basah terbakar, bomba pun mari kata ni. Tu hukum adat. Hukum adat ni sah menyalahi. Nah, itu kita mengaji dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 hukum kah? Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Nah, makan nasi 2-3 pinggan tak kenyang, terima tak pada akal? Nak buat teka ni, nak tahu orang bomba ni tahu tak hukum akal hukum adat. Nah, makan nasi 3 pinggan, lapar lagi, tak kenyang-kenyang, terima tak pada akal? Sudah tak berani jawab awak ni. Terima tak pada akal? Pada akal kita terima tak? Cerita, tak terima deh. Sebab apa tak terima? Sudah. Kalau jawab tak terima, kena tanya sebab apa tak terima. Sebab apa tak terima makan nasi 3 pinggan, tak kenyang, lapar lagi, tak terima saya cerita lagu ni. Karuk ni. Nah, kenapa tak terima? Sebab sebab apa tak terima? Tak, tu kebiasaan ada akal. Soalan tadi terima ke tidak pada akal, bukan pada kebiasaan. Kebiasaannya ada. Nah, nak terang masuk dah ni. Terima ke tak? Soalan dah. Gini payah. Soalan kok Kelantan, kok takut dia kata payah, tak faham pula. Terima ke tidak? Nah. Terima ke tidak makan nasi 3 pinggang tapi tetap lapar? Terima ke tidak pada akal kita? Terima ke tidak? Tak terima. Kenapa tak terima? Jangan campur dengan kebiasaan. Tukar dia tu. Orang tanya akal dia pergi campur dengan kebiasaan. Tu tengok. Tu tengok. Jangan tukar ke ada kebiasaan. Ada. Nah, hak lain ni tanya hukum akal. Hukum akal dia tak kira kebiasaan tak kebiasaan. Nabi Ibrahim masuk dalam api tu tak terbakar. Kebiasaannya terbakar ke tak terbakar? Kebiasaan api ni. Yang bomba kan? Tahulah apinya terbakar ke tak dia ni. Kebiasaan terbakar tak? Terbakar. Pas Nabi Ibrahim masuk dalam api tak terbakar tu. Akal. Kebiasaan terbakar lah. Betul tak? Jangan tukar kebiasaan dengan akal. Hukum akal lain, hukum adat atau kebiasaan tadi lain. Soalan yang kita tanya tadi, terima ke tidak pada akal kita seorang tu makan nasi 10 pinggan pula. Takut 3 pinggan apa tak kenyang mana? 10 ke? Lapar lagi. Terima ke itu? Puak nambah 10 pinggan dah ni. Nambah pula tinggal ke sebelah. Ni tak kenyang. Lapar lagi ya. Terima ke tak dengan akal kita? Terima deh. Terima ke tak terima?
Tak terima. Apa? Api jawab tak terima. Bapa tak terima. Bila jawab tak terima, kena tanya pula. Kenapa tak terima dengan akal? Orang makan 10 pinggan nasi, lapar tak kenyang-kenyang. Tak jawab ya, api. Sebab apa tak terima? Sebab ya takut dah tu nak jawab tu. Takut dah tu. Sebab kalau jawab supaya abang api jawab tadi, maknanya sebab nasi beri ke kenyang. Dok syirik kau dengan Allah Taala. Sudah. Takut dah lah. Nah, kalau kita mengaji ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jawabnya terima pada akal, terima. Tu. Terima. Orang makan nasi 10 pinggan, lapar lagi. Terima dengan akal. Sebab apa terima pula? Sebab bukan nasi beri kenyang. Allah beri kenyang. Kau tu. Nah, mau makan boleh satu trailer, nak satu kontainer beras kali pun, dah tu tak beri kenyang, tak kenyang mau. Betul tak? Betul lah gitu. Apa tak? Patut hak biasa. Jangan digabung hak biasa, adat tu biasa. Hukum adat, hukum kebiasaan sah menyalahi. Nah, hukum adat ni ada 4. Ribtul wujud bil wujud, ribtul wujud bil adam, ribtul adam bil wujud, ribtul adam bil adam. Nah, ikatan ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Tak payah lagi tu dah tu ni. Lagu mana? Ada dan ada. Ada makan, ada kenyang. Betul tak? Tu ada itu. Ada makan, ada kenyang. Sah tak? Ada makan, tak ada kenyang? Sah. Tuhan tak bagi kenyang? Ada makan, ada dan tiada. Mana? Ada makan, tiada lapar. Tiada dengan ada. Tiada makan, ada lapar. Tiada dan tiada. Tiada makan, tiada kenyang. Sah menyalahi tak? Sah menyalahi. Sah. Itu hukum kebiasaan. Itu hukum kebiasaan. Hukum akal lain, hukum kebiasaan lain, hukum adat lain. Hukum akal harus belaka. Kenapa? Allah berkuasa mengada meniada. Allah berkuasa nak menjadikan perjalanan yang pada kebiasaan adat di zaman Nabi itu sebulan pergi, sebulan balik dengan naik kuda. Allah mampu tak buat kurang daripada sebulan? Mampu. Karena yang menggerak bukan burak. Walaupun naik burak, walau naik kuda, yang menggerak perjalanan kita tu siapa? Allah. Yang menggerak perjalanan Nabi itu siapa? Allah. Kita pun Allah. Nih betapa pentingnya orang panggil ilmu tak tahu tauhid. Penting sungguh-sungguh. Sebab itulah Allah Taala sebut dalam Quran, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati ara'ainaka illa fitnatan linnas. Tidak kami jadikan peristiwa Isra Mi'raj itu melainkan sebagai fitnatan linnas, untuk coba manusia. Coba manusia. Apa manusia ni ada akal atau tak ada akal? Tak usah malu lah kita kalau kita bukan ustaz, tak usah malu, biasa je. Ustaz apa ramai tak reti. Cuma ceramah Isra Mi'raj ni kalau buka dalam YouTube boleh dengar lalu. Ceramah berdegar-degar ada tu ni. Puan. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa yang mustahil pada akal manusia. Tengok. Tak lepas fardu ain tu. Ustaz tu kalau ada mengajar lagu tu suruh dia pergi ngaji balik. Tak lepas fardu ain mengajar lagu tu. Peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa mustahil pada akal manusia. Kok mana? Kalau ada ustaz mengajar lagu tu, tuan-tuan semua boleh tanya lalu akak rangai. Akal siapa hak mustahil tu ustaz? Tanya lalu situ. Akal ustaz ke? Akal kita orang Islam ramai-ramai. Kalau akal ustaz seorang hak mustahil, mana akal ustaz dengan akal Abu Jahal? Abu Jahal ni abu bapak Jahal bodoh, bapak bodoh. Akal ustaz dengan akal bapak bodoh Abu Jahal tak ada beza, lebih kurang. Abu Jahal kok
Percaya tak? Tak percaya. Ngap gila cerita apa? Macam Doraemon cerita ni ayat. Mana ada lagi? Nah, Mugi semalam ini siapa ada? Nah. Tapi kalau akal Abu Bakar As-Siddiq logik tak? Logik. Peristiwa itu bukan peristiwa mustahil pada akal manusia. Peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa yang harus pada akal manusia, walaupun mustahil pada adat, pada kebiasaan tadi. Itu nampak? Nampak tak? Pada adat mustahil lah. Nah, mustahil pada adat, bukan qat'i, bukan putus, sah menyalahi. Ini pentingnya ilmu akidah para hadirin semua. Penting sangat-sangat. Sebab itulah tutup guru pondok kita dulu punya Isra Mi'raj, punya bulan Rejab ni kan. Allah. Nya sambut juga Isra Mi'raj. Nya sambut juga. Zaman Nabi ada buat majlis Isra Mi'raj ada. Ceramah Isra Mi'raj ada zaman Nabi. Memang ada. Tak apa tua-tua kita pakak buat. Ni nak suruh anak-anak kita tu biasa dengar. Biasa dengar. Takut kalau kita tak biasa cerita dan mau tak biasa dengarnya jupuk dalam kitab mana buku mana dia kata cerita Doraemon lagu ni. Cerita kartun ni. Nah, cerita karung ni. Mana ada cerita lagu ni? Habis. Ingkar Isra kufur. Kufur. Ini bahaya. Maka sebab tu tutup guru dulu buat bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Nah, bukan bid'ah tu semua dalalah, bukan. Dok pahala ni. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tengok Nabi kata. Memanglah Nabi kata, hadis sahih ni ustaz. Memang hadis tu sahih, tapi kepala otakmu tu tak sahih. Nah, mu faham hadis sahih tu tak sahih. Hadis tu memang sahih, kefahamanmu tu tak sahih. Tak betul kefahamanmu. Betul. Kullun situ bukan makna jami'. Bukan makna semua. Hon ni kan orang Arab berbodoh lagi orang Arab ada nama gapo Arab Syariah duduk di Ganu ngetarik tauliah dah mak tu Arab dah bodoh kak tak reti kak malu kau orang Melayu hak mengaji agama tak reti dia orang Arab tak reti bahasa dia sendiri sebab apa dak ngaji kita pula orang Melayu tengok orang Arab pakai ulama selalu tak kira siapa kita ni bedak ulama belaka ni biarnya bodoh pun tak apa ulama kau sebab Arab hidup yang macam boleh cakap Arab baca Quran sedap jadi berat lagu tu. Kulun situ bukan makna kulun jami', bukan makna semua bid'ah tu sesat, bukan. Kulun situ makna majmu', sebahagian daripada reka-reka tu sesat, bukan semua reka-reka tu sesat. Kan ada benda hak reka-reka tak sesat, ada. Nah, buat sekolah universiti Islam, ma'had tahfiz, pondok madrasah. Zaman Nabi buat kayak gini. Ada zaman Nabi lu? Sekolah tahfiz, sekolah pondok madrasah ada? Tak ada. Payah buat tu. Bid'ah tak? Bid'ah wajib. Wajib. Itu bid'ah enggak tapi wajib. Sebab tu bid'ah ni bukan hukum. Namun dok kecek, hukumnya bid'ah. Berat ni, tak reti tu. Hukumnya ada 5 lah. Wajib, haram, makruh, sunat, haram. Nah, ada hukum bid'ah. Ada. Hukum taklifi syarak ni 5. Nah, hukum taklifi syarak ni 5. Nak jadi 5 tu kena pukul dengan 5. Sah syarak, manik, fasak, sabak. Panjang pula tu. Kena mengaji usul fiqh baru tahu tu. Dah ni. Wajib. Mana? Talabul fa'li talaban jaziman. Tuhan suruh kita buat dengan sebagai suruh putus. Tak dapat tidak, kena buat. Kalau tak buat, ia janji neraka. Yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala syurga kerana kita kerjakan dengan ikhlas. Dijanji seksa api neraka kalau kita meninggalkan mengerjakan. Itu wajib. Haram, balik ke daripada wajib. Nah, talabul tarkil fa'li. Nah, talaban jazim. Nah, talaban jaziman. Untuk tinggal, jangan buat. Jangan buat tu putus. Pokok mana jangan buat. Itu. Kalau buat, neraka tu janji. Yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Itu haram. Sunat, makruh, haruh. Gilah panjang lagi bicara itunya. Nah, artinya hukum ni 5. Bid'ah hukum tak? Bid'ah bukan hukum. Kalau nak jadi hukum kena tengok. Nah, benda tu setara mana? Ada kau syarak tegah ke tak? Nah,
Ada tak orang panggil suruhan daripada syarak? Kalau ada, maka dibenarkan. Contoh, kita buat ceramah Isra' Mi'raj contoh. Nah, majlis Isra' Mi'raj. Apa program Isra' Mi'raj? Nama ceramah Isra' Mi'raj tak ada zaman Nabi. Bid'ah, haram. Gitu, tak boleh. Bodoh nah, gitu dia ni. Apa program dia? Duduk dengar ceramah cerita Isra' Mi'raj. Nah, lepas tu jamu makan sikit, sedekah. Lepas tu, capur dak laki puan. Dak orang tina duduk belakang tabir tu, orang lelaki duduk sini. Nah, ada pergaulan bebas tak? Tak ada. Maka ada tak dalil-dalil syarak yang menegak? Tak ada. Maka boleh tak buat program tu? Boleh. Kan gitu. Lagu tu. Maka bolehlah buat Maulidur Rasul, Isra' Mi'raj boleh walaupun tak ada zaman Nabi. Ditilik tentatif dia. Dah. Jangan jadi orang bodoh pula. Dia kata roti boleh. Halal. Daging halal. Nah, sayur halal. Mayoni halal. Lepas tu bila capur sekali dia burger, haram burger. Tak ada zaman Nabi nama burger. Berat lagu tu. Parok lagu tu. Tak reti orang jenis lagu tu yang gitu. Nah, burger haram. Sebab apa haram? Bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Bid'ah. Lepas tu roti halal. Daging halal. Nah, sayur halal. Lepas tu mayoni halal. Cili sos, cili halal. Kalau capur sekali jadi burger, bid'ah. Tak ada zaman Nabi kata ni. Boleh fikir kita gitu tak cerdik mana tu orang lagu tu. Mana tu? Jadi sebab tu tutup guru kita senantiasa mengingat supaya generasi-generasi kemudian jangan sampai engkar mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra' wal Mi'raj ni salah satu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaji kitab tauhid mukjizat ulama kata apa? Amrun khariqun lil adati. Betul tak? Amrun perkara pekerjaan khariqun yang mencarikan lil adati akan adat kebiasaan. Ulama tak kata mukjizat tu amrun khariqun lil aqli, perkara yang mencarikan akal. Gila tu jadi. Perkara yang mencarikan adat. Jadi sebab tu nak tanya soalan sekali lagi pula. Tanya soalan sekali lagi. Setelah mana kita teras sikit-sikit tadi, nak tanya soalan pula takut duk teras saja dah mau pehek atau tak pehek, tak tahu. Ngangok dak ni. Terima ke tidak akal kita? Terima ke tidak? Soalan tu je. Terima ke tidak dengan akal kita orang sakit, demam, makan Panado kat dengan satu kontainer, tak sembuh-sembuh lagi. Terima ke tak? Kemah tu. Terima dah tu. Kemah tu. Terima tak api? Demam sakit, makan obat tak sembuh. So kontainer. So kila Panado dengan celai. Ngakila-kila dengan celai dia. Tak sembuh lagi demam. Terima tak dengan akal kita? Baru kemah. Baru pengikut Abu Bakar As-Siddiq. Terima. Sebab apa terima? Tanya pula. Bukan tak tanya. Sebab lagi selalu. Sebab apa terima? Sebab tu baru kita beriman. Bukan ubat menyembuh, Allah yang menyembuh. Gitu. Lepas tu hak makan ubat tadi ada kebiasaan ikhtiar usaha yang tak memberi kesan bekah. Jadi sebab tu kita pelik kadang-kadang orang hak jenis kuat konspirasi lah. Kuat konspirasi dia tu ni. Jadi kuat konspirasi ni kadang-kadang kita pelik. Dia ni ahli sunnah wal jamaah kok jabariyah kok qadariyah. Tak reti kita. Nah, contoh saya duk tengok orang geng-geng kuat konspirasi ni. Bila Covid itu kita tak boleh salat, tak boleh itu. Tak boleh. Covid ni bahaya, kita kena jauh, jarak, semaya pun jarak gapo lah demo duk tetap SOP. Tapi hak kuat konspirasi dia kata, tak payah jarak-jarak. Salat gitu ya, apa takut ke corona. Jetik gitu lah corona dia ni. Corona tak ada memberi bekah pun. Tak payah duduk jarak-jarak gapo, tak payah duduk takut-takut sangat. Salah gitu ya, pakai pipi gapo tak ada apa. Kemah dah. Nampak tauhid macam kemah dah.
Tak si ikhtiar usaha apa dah dia. Tak si dah. Bila mari waxing, oi bahaya waxing ni. Nanti henyok mulut. Nanti lupa gitu pula. Tadi kemah dah tauhid. Tiba-tiba tak kemah pula. Mari waxing takut pula ke waxing. Mana waxing memberi bekah ke mana? Allah Ta'ala yang mengherok munyuk kau waxing. Takut pula kau waxing. Tadi dia jadi Jabariyah. Sebab tolak ikhtiar usaha. Bawa mari waxing, dia jadi Qadariyah pula. Jangan. Bahaya ni waxing ni. Henyok mulutmu, sengek mulutmu, lupuh pula. Kau mana orang lagu ni? Kita pelik. Yang ngaji tauhid kau mana? Sebab itulah khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu sederhana. Tawassut. Jangan melampau sangat. Melampau sangat, hebat sangat jadi Jabariyah. Tuhan belako, takut gapo gak? Ada main gitu. Tak ada ikhtiar usaha gapo dah. Jadi Jabariyah ni. Bawa mari waxing abang ni. Waxing ni, janganlah cocok bahaya ni. Sengek mulut pula. Waxing boleh memberi bekah pula kah? Waxing boleh memberi mudarat kah? Siapa yang memberi mudarat, memberi manfaat ni? Allah kau waxing. Allah. Apa yang takut pula kau waxing? Tu maka sebab tu jaga kita kuat sangat orang panggil konspirasi. Allah ni zaman ni kuat sangat konspirasi. Sikit-sikit dajjal semua. Ngaji tu kuliah kita dajjal sendiri. Dajjal nak mari dah sikit lagi gini kita duk tengok dajjal. Jadi banyak zikrul dajjal daripada zikrullah. Tak kena gitu. Dajjal nak mari bila mampu kiri dia lah. Masuk dalam kubur bukannya Tuhan malaikat muka nak tanya. Arafta dajjal? Mungkin nak dajjal gitu. Tak ada. Masuk dalam kubur soalan mula-mula Tuhan malaikat muka nak tanya. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kalau iktikad kita di dunia dulu, Tuhan tak mampu bagi lapar kalau orang tu makan nasi 10 pinggir sekalipun. Tak boleh jawab Allahu Rabbi. Tuhan tak mampu bagi kenyang walaupun tak makan sebutir nasi sekalipun. Tak boleh jawab Allahu Rabbi. Mana akidah kita tidak betul dengan ahli sunnah wal jamaah. Ada bahaya. Itu penting sangat-sangat ilmu akidah. Sangat penting. Hingga ulama kata, man akhaza ilmal aqaidi fil kutubi bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Siapa yang mengambil ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin daripada buku-buku tanpa dia belajar, tak ada menada, tak ada mengaji dengan tok guru, beli buku-buku tauhid baca sendiri. Tuhan gini, fikir sendiri. Tu ajaran ibu Yati menata apa? Serati ke apa? Nak mok Yati, mok serati apa tu dah. Kita baca, dia bukan ajaran dia tu, ajaran tok guru dia tu. Pensyarah, bekas pensyarah matematik ke apa tu. Kita baca sendiri yang fikir diri. Dia kata nabi-nabi ni bukan Muhammad seorang. Banyak 25 rasul. Kenapa duk mengucap 25 syahadat saja? Sepatut 25 kalimah syahadat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Adam Rasulullah wa asyhadu anna Nuh Rasulullah wa asyhadu anna Isa Musa Lut Ibrahim Ilyas habis Zakaria Yahya Yunus habis nak baca habis sepatut gitu. Tak betul ni 25 syahadat. Dia fikir apa lah tak tu yang ngaji tak guru gitu. Ambil buku baca sendiri, lepas tu fikir. Walaupun dia pensyarah matematik di universiti, tak semesti hoklah ilmu tauhid terus dia jadi alim gitu, tak boleh. Ya ilmu ni semua kena guru dah dia ni. Dia tak boleh orang panggil bawa kita pandai Inggeris juga, kita nak bijak juga dalam ilmu lain, bahasa lain. Tak boleh. Ini bahaya. Maka sebab tu sangat penting kita mengaji ilmu akidah. Nak tanya sekali lagi tu. Terima kada dengan kepala otak kita. Tak makan nasi, tak makan makanan langsung. Tapi kenyang. Terima tak? Kemah lah tu. Nampak ada kemah akidah kemah lah tu. Lihat ni. Terima lah. Hangguk lah dah. Terima. Terima tak Pak Api? Aku nak hilah.
Terima tak? Terima. Sebab apa terima? Sebab iyalah akal terima ni. Sebab apa akal kita boleh terima? Sebab Allah bagi kenyang. Bukan nasi, bukan makanan bagi kenyang. Sebab tu kita baca hadis akhir zaman pun nak. Rasulullah kata nanti Dajjal bila dia zahir diri dia Dajjal. Dajjal ni panjang cerita lah. Nak cerita Dajjal panjang pula jadi cerita Dajjal. Nah, pendek ceritanya Dajjal bila dia zahir dia Dajjal. Dia Dajjal ni, dia bukan mari-mari saya Dajjal. Bodoh gitu, pakat lari habis orang. Nah, dia Dajjal ni mari rupa juru dulu. Dia suruh buat kebaikan, suruh ma'ruf, amar ma'ruf. Tu. Sehingga orang habis taksub dengan dia ni. Itu. Lama-kelamaan dia mengaku dia ni Imam Mahdi, mengaku Nabi Isa. Itu. Hinggalah dia berkhutbah. Dia khutbah. Jangan main. Bukan orang bodoh-bodoh lah Dajjal ni. Orang cerdik kalah boleh khutbah ni. Nah, kalau kita tu kat khutbah pun getar kakak. Nah, ketah pun tak nampak huruf gapo. Malu ke Dajjal. Dajjal khutbah ni. Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ihzaru. Jaga-jaga kalian semua an masihid dajjal, daripada masih dajjal. Dia Dajjal tolong peringat. Jaga-jaga kepada yang takut-takut olehmu, jaga-jaga tentang masihid dajjal. Akhir khutbah tu barulah dia mengaku ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Ketika tu barulah terbuta mata kanannya, putus telinga kirinya, tertulis kufur di dahinya. Dapat dibaca oleh orang yang pandai membaca atau tidak pandai membaca. Start situ. Tu jangan kita lahir orang matos butir pun Dajjal dalam YouTube banyak kalau betul. Dajjal beranak dia kata tengok. Matos butir lahir. Muda bunuh lalu dia kata kalau jumpa kan. Muka lagu tu. Ya gini juga muka biasa begini. Tapi saat dia khutbah mengaku aku Tuhan, masa tu baru buta mata kanan dia. Putus telinga kiri dia. Baru tertulis kufur di dahi dia. Separuh daripada bumi ni murtad daripada ikut dia. Murtad bukan murtad ikut dia tak. Sebelum ni semua ikut dia. Murtad tak ikut dia. Gitu. Kena dah. Kena tipu kita menata Dajjal ni. Tu. Hari pertama setahun. Nabi sebut ada kan? Hari pertama setahun. Dia tahan matahari. Tahan matahari sebelah bumi hak tak ikut dia tu habis kemarah. Kemarah habis. Nak makan, nak minum tak ada. Dajjal pergi belakang, esek-esek. Sumber-sumber minuman, makanan tangan Dajjal. Nak makan, nak minum, aku Tuhan. Beres, selesai, aku bui. Kalau tak mengaku, lapar situ, mapuh mu situ. Sahabat tanya, ayyut ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah. Apa makanan Allah Ta'ala buat untuk orang mukmin ketika tu ya Rasulullah? Rasulullah jawab mana? At-tahlil wat-takbir wat-tasbih wat-tahmid yajri zalika bit-ta'am. Makanan untuk orang mukmin pada zaman Dajjal tersebut tahlil. Tahlil, tahu tahlil? Tahlil lah. Halala yuhallilu tahlilan ay qala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenyang. Agak-agak mana gitu. Boleh terima tak dengan akal? Boleh tak terima dengan akal? Kau ni baru sedap ngajar surah Ahlus Sunnah. Ni. Jelas kita orang Ahlus Sunnah. Boleh. Tapi kalau orang tak mengaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia baca hadis tu lagu mana gitu. Mau dok berkali hadis ni. Mana penuh lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, punya sedawa. Ada juga la ilaha illallah, sedawa, tapi sebelum sedawa tu bedah dulu 3 pinggir. Ni. Lepas bedah 3 pinggir baru sedawa. Tak jadi tu. Ni dah. Menu tengah hari. Nah, apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenyang. Menu petang alhamdulillah, alhamdulillah. Menu malam Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenyang. Makanan malam, dinner, breakfast, ni, breakfast makanan pagi, la ilaha illallah, punya. Terima dengan akal? Terima. Kenapa terima? Yang memberi kenyang siapa? Allah, bukan nasi.
Nah, maka harus dah Allah Ta'ala buat menyalahi adat kebiasaan. Harus. Nah, harus. Itulah baru kita betul-betul berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah para sahabat, akidah para alim ulama, tabi'in, itba'ut tabi'in, itba'ut tabi'ut tabi'ut tabi'in. Siapa sekarang? Hak tu ada mengajar sifat 20 tu. Sebut terang-terang dah dulu. Nah, ada mula ni tak mengaji sifat 20. Mengaji apa sifat 20? Tak ada zaman Nabi. Sudah. Tak ada zaman Nabi belaka dia ayat tak ada zaman Nabi. Ya. Habis benda tak ada zaman Nabi mungkin berat tu ni. Memanglah sifat 20 ilmu lagu tu tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi dulu segala ilmu duduk di Nabi belaka. Tak ada zaman Nabi. Hari Ahad Nabi mengajar apa? Tajwid. Ada gitu. Nah, hari Isnin tasawuf. Hari Selasa tak pesih. Nabi itu syarik dah. Tukar hak buat agama ni pada majaz, pada hakikat Allah lah syarik. Nah, pada majaznya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama kedia ni buat ilmu ni nak mudah untuk kita tu reti agama. Nah, kita nak reti ilmu akidah, pegangan dalam Islam, ngajilah ilmu tauhid. Jangan tinggal, jangan beli buku tauhid baca sendiri, jangan masuk segala waham-waham karut-karut. Siap rekod ajaran sesat sendiri. Sungguh. Banyaklah. Ada satu hamba Allah. Dia orang tabligh. Cerita ni, ambil cerita semua lah. Dia orang tabligh. Baguslah orang tabligh ni. Nah, duduk dakwah, ziarah, tutup pintu rumah orang ni. Mari sorang. Jadi depan masjid hak dia duduk buat ziarah sekala kebiasaan tu ada kedai kopi. Ada di kedai kopi tu satu orang tua, pocik. Orang tua. Dia tu tak haji mari masjid. Tak haji hayat mari masjid. Nah, kalau dia pergi subuh masjid, balik duha tu, orang tua tu ada dah kedai kopi. Pergi zuhur balik asar duk kedai kopi. Pergi asar balik maghrib ke isyak duk kedai kopi tu. Tak haji mari sejid. Jadi dalam hati orang tabligh ni lah, orang muda, pemuda ni. Pemuda tabligh ni kata, aku nak kita tashkil, nak pergi dakwah lah sikit. Nak kita tanya khabar pocik ni lagu mana kata. Nah, tak ajus semaya ni selek ke mana lah. Satu hari dia pergi sungguh depan pocik tu. Dia tolak kursi. Assalamualaikum pocik. Nah, waalaikumsalam. Mana nak mari dakwah aku aja. Tidak nak tanya. Pocik ni kita tengok ada semua kedai kopi ni, tapi masjid tak aja pergi. Apa pocik? Tak semaya kata. Sedap juga orang muda ni. Pocik tak semaya. Pocik ni jawab, budak muda. Hari-hari pergi masjid tu, pernah dengar ada ustaz ada ceramah sebut sabda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Jangan mai pocik tu tak semaya pun tahu. Tahu ada ni. Sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyang olehmu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Dia kata pernah dengar? Aceh. Aku nak tanya pula orang muda. Sedak tanya aku, tak je sembahyang ke tak? Setakat hari-hari mu pergi sembahyang sejid depan ni, berapa kali dah mu tengok Nabi Muhammad sembahyang depanmu? Berapa kali dah mu tengok Nabi Muhammad sembahyang? Orang muda kata tak raja sekali habuk. Apa mu sembahyang? Marah pocik tu marah. Mana dakwah dia sangat. Nabi ayat sembahyang olehmu seperti mana mu lihat aku sembahyang. Mu lihat dah Nabi sembahyang? Dak. Tak apa mu sembahyang? Senyap orang muda tu tak boleh jawab. Wajib kan? Wajib pun kena lihat Nabi sembahyang. Pak tu orang muda cari Muhammad dulu sebelum kamu sembahyang. Kemama. Hak muda tabligh tadi tu, pemuda tabligh tu, erik selalu kursi duduk dengan pocik tu cari Muhammad. Dengan dia juga tak sembahyang. Cari Muhammad juga dengan pocik tu. Nah, dekat dengan 2-3 tahun juga cari Muhammad tak jumpa-jumpa. Yang mari dalam hati pemuda ni, pocik ni tak jumpa Muhammad lagi. Lama dah duk cari dia nya. Aku baru masuk. Pak bila duk mai apa ni? Ni bahaya nak ya. Kalau tak ada ilmu ni bahaya.
Barulah dia buat keputusan nak pergi Kelantan, nak pergi sambung ngaji pondok. Pergi pondok Pasir Tumbuh. Hamba Allah ni duduk pondok Pasir Tumbuh. Lah dia tak tahu lagi kau dah. Dia sendiri cerita kan. Nah, ngajilah pondok. Baru tahu Allah jahilnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tak boleh nak faham dengan baca zahir terjemuh. Sembahyang olehmu seperti mana ra'aitumuni. Memang ra'aitu tu lihat. Ra'aitumuni usalli, seperti mana kamu lihat aku semaya. Terjemuh gitulah biar harfinya. Tapi syarahnya kena pakai yang ulama. Jangan kita beli buku baca sendiri. Jangan. Sesak boh. Ulama kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, ay sallu kama alimtumuni usalli. Gitu makna dia. Sembahyang olehmu seperti mana kamu lihat aku semaya. Sembahyang olehmu seperti mana kamu tahu aku semaya. Patut nak tahu lagu mana Nabi semaya. Hala al ilmu bitta'allum, bitta'allumi Nabi ayat ada. Nak tahu kena belajar. Bukan duk ambil buku baca sendiri beli. Buat kalau kita ada duit nak beli baca sendiri. Tak boleh begitu. Sesak kan. Mujurlah pemuda ni Allah Ta'ala beri hidayah. Duk 2 tahun dah tak semaya bel, duk cari Muhammad dengan wajib tu kedai kopi 2 tahun. Yang mari mikir dia kata, bila aku nak jumpa Muhammad hari ni tu? Wajib ni hak dulu lagi cari tak jumpa aku hak baru enjoy ni dah tu ni. Tak tahu bila nak jumpa ya. Allahu akbar. Ini pentingnya ilmu. Ilmu penting apa? Hak paling penting lagi apa? Akidah, tauhid, ma'rifah, amah dia panggil. Ma'rifah, amah. Maka sebab tu Allah Ta'ala mulakan dengan subhana, maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Apa segala sifat kekurangan? Setengah daripada sifat kekurangan ialah kita mengiktikadkan Allah tidak mampu memperbuat sesuatu yang menyalahi adat, menyalahi kebiasaan. Itu kekurangan tu. Tidak, Allah mampu. Api yang besar menjanik lempar Nabi Ibrahim. Bardan wasalam. Sejuk dan sejahtera ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Mampu dah Allah? Mampu. Maka sebab tu Allah Ta'ala mula dengan subhana, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Itu baru syarah subhana baru tu. Belum lagi subhanallazi asra bi abdihi lailan. Nak lagi dah? Kat pukul 9 dah ni. Baru subhan ni nak masuk pukul 9 dah ni. Pertama akidah. Satu, subhanallazi, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Allah tu siapa? Allazi asra bi abdihi lailan. Tuhan yang memperjalan malamkan dengan hambanya di tengah malam. Asra tu memang jalan malam. Isra. Sebab tu Nabi Yaqub digelar dengan Isra'il. Isra berjalan malam, il hamba Tuhan. Maka panggil Isra'il. Siapa Isra'il? Nabi Yaqub alaihi salam. Bahaya tu kadang-kadang orang ni nak marah ke Zionis, dia olah anak ke Nabi Yaqub. Marah sangat ke Zionis. Buat demonstrasi. Laknatullah alal Isra'il. Mengucap balik dua syahadat. Laknat Allah atas Isra'il. Siapa Isra'il? Isra'il ni Nabi Yaqub alaihi salam. Anak-anak Nabi Yaqub dipanggil Bani Israel. Batu dalam Quran banyak kan Allah Taala kata, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Banyak orang dalam Quran. Ya Bani Israel, ya aulada Yaqub. Itu. Hei Bani Israel, hei anak-anak Nabi Yaqub. Ada berapa orang? 12 orang. Salah satu nama Yusuf. Adik Yusuf Bunyamin. Abang dia Yahuda. Yahuda ni lah hak nasihat abang-abang lain, jangan bunuh Yusuf. Kalau kita bunuh dosa besar kita. Kita tinggal ya. Kita ambil baju dia, kita bunuh serigala ke apa, lomo darah serigala di baju dia. Kita tinggal dalam perigi yang ada air, nanti ada kafilah ambil,
selamat Yusuf, tak mati dia. Mati berdosa. Yahuda abang Nabi Yusuf ni nanti jadi nabi. Jadi nabi apa? Jadi Nabi Yahuda. Ajaran Nabi Yahuda ni akhirnya jadi nama bagi agama Yahudi. Kan itu? Nah, agama nama Yahudi. Israel gelaran Nabi Yakub. Bani Israel anak cucu cicit Nabi Yakub. Hak jahat duk dia orang Islam tu Zionis atau bahasa Arab panggil Suhyuniyah. Itu sebab tu jangan semangat saja demonstrasi, kena ngaji kata. Semangat saja lah jadi pecah lekuk tak kebih bab beladak. Ilmu tak ada sekepil jadi tu. Nah, yang ngaji kata. Nah, nak malu kau ni, laknatullah ala Suhyuni. Ha baru betul. Doa laknat kepada Zioni. Jangan laknatullah ala Israel dulu minta doa laknat atas Nabi Yakub. Ngucap balik murtad tu. Bahaya tu. Nah? Jadi Isra berjalan malam. Nah? Memanglah berjalan tu Allah Taala allazi asra bi 'abdihi, yang memperjalan malamkan dengan hambanya. Lailan, mai pula lailan. Ha, itu nak takkid kata peristiwa ni benar-benar berlaku di waktu malam dan tidak sepanjang malam, hanya satu juzuk daripada malam. Ha. Gitu. Berapa minit tak boleh raya. Berapa saat tak boleh raya. Dobiknya haba panas tubuh Nabi tinggal bekas tidur, tempat tidur Nabi belum hilang haba panas tersebut. Nabi sapat dah balik situ. Terima tak pada akal? Terima. Nah, sini. Ha, kalau kita pengikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nak bangkit dengan siddiqin, bendera siddiqin akhirat kelak, akal kita terima. Inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika, kata Abu Bakar As-Siddiq. Aku membenarkan Nabi Muhammad dengan barang apa yang dia khabarkan lebih daripada cerita Isra Mi'raj ni pun aku percaya lagi. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Berakal. Sebab tu kata Imamul Haramain, guru bagi Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Apa Imam Haramain kata? Faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli bahwa laisa bi'aqilin. Siapa yang tidak reti hukum akal yang tiga, wujub, istihalah, jawaz, wajib, mustahil, jaiz, nah, tak reti keputusan akal ada dalam kepala otak dia sendiri, tak reti hukum akal. Siapa tak reti hukum akal, bahwa laisa bi'aqilin, maka dia bukan orang berakal walaupun dia berakal. Dia bukan berakal walaupun dia berakal. Baru tak ada akal gila lah. Gila tapi gila tak nampak gila. Ni bahaya boh. Jangan main. Kalau gila nampak gila senang. Belanja bogel, rambut keras belah. Cari makan neko kutu siapa. Gila ni. Tengok aku bermain. Tu gila nampak gila. Gila tak nampak gila lagu mana? Pakai kuk, pakai necktie tu ni. Speaking I love you, I be kotok bekoh macam-macam cakap, kemah nampak beres. Nah, nampak macam tak gila, tapi gila. Bahaya. Silap-silap bulannya bunuh gitu. Psycho dia. Tu. Jadi orang tak reti hukum akal, gila tak nampak gila. Itu bahaya tu. Maka sebab tu kemah molek hukum akal kita. Kemah. Nah, wujub, istihalah, jawaz. Akal kita fikir bagaimanapun pasti akan keluarkan tiga hukum, tiga keputusan. Hukum ni mana keputusan? Mana pertama? Wujub. Apa wujub? Mesti. Gitu, mesti. Wujub, mesti. Dalam definisi Arab panggil qabulus subut, terima sungguh. Itu. Nah, ataupun adamu qabulin tifa, tak terima tidak. Senang tak? Tak terima nak kata tidak, maknanya mesti. Itu. Istihalah adamu qabulis subut, tak terima nak kata sungguh. Sungguh ni tak terima, maknanya tidak. Jawaz qabulus subut walin tifa, terima sungguh, terima tidak. Apa? Boleh jadi. Jadi akal kita mikir ke mana tu bit tiga ni natijah. Mana? Mesti, tidak,
boleh jadi. Mesti tidak, boleh jadi. Allah Ta'ala ada, apa kita nak hukum akal kita? Mesti. Tidak ada Allah, tidak. Itu. Apa tak sifat 20 kalau kita duk mengaji dulu. Duk bila aja. Allah wujud, wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya, lawan ada, tiada. Tiada siapa? Tiada pula ada Allah. Lawan jadi tak ada. Ada, tak ada. Lepas tu, ada ke tak ada pening duk mengaji tu? Apa? Sebab ngaji cara tak kena, tak betul. Cikgu hak mengajar pun sama bengong anak murid juga. Memanglah. Tak ada siapa diam mengaji lagu tu. Orang mengaji, ada Allah. Mesti, mesti tu orang panggil wujud. Ada Allah tu wajib. Benda dihukum dengan wujud dipanggil wajib. Tidak ada Allah, apa kita nak hukum? Tidak ada Allah. Tentu tidak. Tidak. Tidak tu orang panggil istihalah. Tidak ada Allah, mustahil. Tentu tidak, tiada Allah. Ngaji itu. Dalilnya alam ni. Sedia Allah, mesti. Baharu Allah, tentu tidak. Kekal Allah, mesti kekal Allah. Binasa Allah, tentu tidak binasa Allah. Gitu. Ngaji lagu tu. Barulah orang panggil faham akidah. Itu kenapa faham molek? Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat tersebut tu abdihi, hamba. Ini sebagai kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Martabak yang paling tinggi di sisi Allah ialah martabak hamba. Martabak ubudah itu paling tinggi. Jadi kalau Allah sudah panggil hamba, bermakna orang itu benar-benar tinggi martabak di sisi Allah. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata apa? Fadkhuli fi ibadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang bertenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tikot tu baru Tuhan kata masuklah kalian sebagai ibadi, hambaku. Hamba sini hamba khasah, hamba yang khusus. Kita semua ni memang hamba Allah. Tanya semua, awak siapa? Hamba Allah tak? Oh, memang hamba Allah. Mulut lah ni. Hati hamba pangkat, hamba dunia, hamba harta, hamba nafsu, hamba syaitan, hamba iblis. Ia belaka hok bagi hati. Mulut ialah kata hamba Allah. Betul tak? Ni dak. Hati kita tu benar-benar merasai kehambaan dengan Allah. Itu baru tinggi tu. Baru tinggi. Jadi hamba pada Allah Ta'ala. Bukan hanya lidah saja kata hamba. Kita kata lidah saja hamba. Nabi Muhammad tak. Allah Ta'ala gezek Nabi Muhammad hamba. Tinggi tak martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tinggi. Kerana Allah Ta'ala sendiri sebut pangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangkat hambanya. Tu. Allah Ta'ala mengiktiraf Nabi sebagai hamba. Kita Allah Ta'ala iktiraf tak? Belum tentu lagi. Takut akhirat saya kata, kami hamba-Mu ya Allah. Dia kata, kazabtum, pelawak. Apa pelawak ya Allah? Pelawak. Dia kata, mu hamba duit, mu hamba harta, mu hamba pangkat, mu hamba kuasa, mu hamba dunia. Habis dah. Mengabdi kepada dunia. Tunggang saja agama. Dia kata ni. Nampak macam ngajar agama, ceramah situ, ngajar buka madrasah, rupa-rupanya hamba dunia. Macam nak juang Islam dak ada ni. Tu. Rupa-rupanya tunggang agama, hamba kuasa. Maka hak ni kena kembali hati masing-masing dah. Kita tak berhak nak hukum siapa-siapa. Sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah lebih tahu apa yang ada dalam rumah dia. Pukul 9 lebih dah ni. Boleh dah deh. Tak ada habis ni deh. Sambung semula pula. Dah. Panjang ni. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, tak cerita lagi. Bapa Tuhan tak sebut min Makkah ila Palestin. Lebih ringkas sikit. Bapa dia sebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Quran ni kalau boleh ringkas lagi kemah. Karena ijaz. Ni tadi.
Tapi dok itu sebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min Makkah ila Palestin. Sebut gitu ini. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebut masjid. Tu nak ayat pentingnya masjid ni penting sungguh. Nah, kalau duk mai tutup sokmo-sokmo gak, kayak lagi kalau orang tak mari jangan duk marah apa. Nah, lama kena bank aku sudah lah. Tak sungguh. Nah, jadi biar beleng lah juga. Kedai kopi boleh duduk lepok bisa okok ramai-ramai. Tiba-tiba sejik nak korang nak masuk kena begitu mu. Nah, ambo terkilas sungguh. Nah, terkilas sebab apa? Iyalah orang panggil syarat tu syarat lah. Dia mau nak masuk daftar Jumaat, nak pergi semai Jumaat kena daftar. Betul sungguh. Nah, enggak pelajar-pelajar pondok ni kita kadang-kadang tak boleh pergi handphone. Nak daftar ke mana? Tak kena tekan tapuk tangan gitu ni. Yang daftar. Nah, kadang-kadang kalau tak boleh masuk lagi, tak apalah bagi hok daftar dulu masuk. Dah tu ni. Habis orang daftar masuk tengok masjid ada lagi dak ruang. Ada lagi ruang hok tak daftar pula masuk penuh. Ni separuh tak sampai masjid. Tak boleh tutup. Gigi. Berambak. Allah. Buka cerita ambo marah sungguh itu. Masjid mana tengok live Facebook ambo kata masjid mana ni marah sungguh. Siapa tu email dia ambo tak senyum. Masuk dalam kotak. Ambo daftar, ambo boleh masuklah. Budak pergi ambo tak boleh masuk semata daftar. Ambo kau kotak ambo. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, waalaikumsalam. Masuk kau kotak. Nak marah dah. Nah. Dia agak ada budi sikit. Nah. SOP ni kita pun patut SOP juga tak patut. Tak ada gitu. Apa. Nah ni. Buat ada. Patuhlah ke ulil amri ni. Cuma jangan gak ketak benar. Ada sini. Siapa tahu tu. Tak daftar, tak masuk. Dulu. Tak main ber. Ki agi mana? Baik sama mai jogging, dak agi jogging. Duk Jumaat jogging ke itu ni. Jogging ke apa ke kira. Lah ni dah, tinggal Jumaat rasa tak malu dah. Sebelum corona ni orang tinggal Jumaat malu nak start kereta. Nah, tak ada Jumaat ni. Duduk di rumah malu aku. Tak ada Jumaat ni. Nah, lah ni dah ada. Nah, biasa. Tu benda kita kena fikir juga bimbang. Kena ada tahu bimbang. Nah, sebab tu hamba bukan biadak dengan tuanku sultan ke berapa tidak. Sebagai rakyat ni tak tahu bimbang. Karena tuanku sultan ketua agama. Akhirat rasa Tuhan akan tanya. Bukan mudah kita nak pulih semangat email orang ramai ni. Marilah lepas pada ni. Dah tak ada dah corona ni. Nak marilah. Malah sedap dah tak ada Jumaat gitu. Apa nak suruh mari pula je. Siap. Dah sungguh. Bulan 3 start dulu tahun lepas. Bulan 3 ya PKP. 3, 4, 5 ni akhir bulan ni dia buka balik. Nah. Kita ni usetak ni. Huduh pok usetak lah. Pok usetak. Bila buka balik pergi Jumaat ni dak. Mari dah hati ni nak daftar. Sedap juga kalau tak ada Jumaat. Kena daftar lagu di muak. Nah, mari lagu tu. Oi, bahaya ni. Bahaya sungguh jadi. Bakal mati tidak usah tak. Bahkan sedap sungguh. Lazat enak. Nah, belum mau berkering tu. Ni bahaya. Nah, kenapa kak fikir? Jadi hamba berhenti setakat tu dululah. Di masjid. Minal masjidil haram, minal masjidil aqsa. Sambung semula pula tak tahu bila lah. Tak habis lagi tu. Sebab perjalanan Nabi ni. Dia bukan pergi straight naik borok. Baca dah. Dia berhenti di berapa tempat. Jibril suruh inzil ya Muhammad fasalli hahuna. Turun Nabi Muhammad. Semaya sini. Nabi tak cakap banyak, pakai turun semaya 2 rakaat. Allahu akbar, sudah semaya. Jibril tanya, "Atadri ya Muhammad, apa mu tahu tempatmu semaya ni gapo?" Nabi Muhammad jawab, "La adri, aku tak tahu." Tu. Rasulullah tak malu jawab aku tak tahu. Kita ni mata kau ustaz tak tahu pun jawab tahu semata. Ni juga ada juga perangai lagu tu. Jawab ustaz ya. Dak haram. Dak halal. Jangan lagu tu kita ustaz. Kalau orang tanya, hamba pun kalau dia mau tanya, ustaz apa hukum gini? Hamba tak pasti tu. Nanti hamba cek dulu. Itu baru orang paling takut pada Allah Taala. Jangan ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar.
Jangan berani berfatwa. Orang berani berfatwa tanpa ilmu ni, berani ngapi dengan aku jangan. Ni forek apa halal ya pelik sungguh. Habis galo tok peti tok guru, siapa kau darul iftak mesti ni forek haram. Dia mari-mari forek halal. Pelik ya kita, pelik. Ha? Ngaji mazhab Syafi'i kata haram, dia tak ada haram, tak ada ulama kata haram. Oh sedap dia. Ustaz tu soleh kata haram. Jangan aku tu kita jadi ustaz ni. Kalau pun kita malu nak jawab aku tak tahu, jawablah khilah aku. Khilah aku. Jawab gitu dah dah. Nah, setengah-setengah kita ke ustaz kan malu juga nak jawab. Nama wallahu a'lam, orang gelar ustaz wallahu a'lam ni tanya wallahu a'lam, wallahu a'lam tak tahu gapo. Kadang-kadang malu juga nak jawab wallahu a'lam. Oh sepatutnya jawab wallahu a'lam lah. Imam Malik kan, orang tanya dia 80 soalan. 4 soalan yang boleh jawab. 4 soalan boleh jawab. 76 soalan tu jawab wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi tak pernah timbul, tak pernah dengar orang gelar Imam Malik ni imam wallahu a'lam. Tak pernah. Sebab orang tahu, inilah ulama. Bukan berani-berani berfatwa tanpa ilmu. Nah, wallahu a'lam. Nanti dulu wallahu a'lam. Nanti dulu nak semak dulu wallahu a'lam. 4 soalan boleh jawab. Tak malu. Imam mujtahid mutlak tu, guru Imam Syafi'i, pendiri mazhab Maliki, boleh jawab wallahu a'lam. Kita dak. Kita mana boleh wallahu a'lam, kita ustaz sahur ni. Jawab juga confident, biar bodoh pun. Jangan. Nabi Muhammad jawab la adri. Aku tak tahu. Jibril. Jibril ayat ni tibah. Ini Baitul Lahm. Ini Tur Saina. Ini tempat-tempat bersejarah gitu kita sambung semula pula lah. Panjang pula. Semula subuh ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.